raja yang menindas rakyatnya selama ratusan tahun, sehingga tentera yang dihantar oleh Rasulullah SAW ke Mesir, yaitu Sayyidina Amr bin al-As, yang membawa risalah Islam, bila sampai di Mesir disambut dengan permaidani merah. Kalau ini kita panggil permaidani merah lah, dialu-alukan. Bila ditanya oleh Amr bin al-As kepada penduduk Mesir yang beragama Kristian, mengapa kamu sambut kami? Mengapa kamu mengalu-alukan kedatangan kami begini? Bukankah kamu diperintah oleh Rom? Mengapa? Mereka jawab, kami betul diperintah oleh Rom, tetapi dalam pemerintahan Rom kami diunyai dan ditindas, dikenalkan dengan cukai yang berbagai-bagai. Kehidupan kami merempat dan susah. Kami dengar bahawa Nabi Muhammad SAW telah dibangkitkan, dan bahawa sahabat-sahabatnya akan datang ke Mesir, dan Nabi Muhammad membawa suatu ajaran yang adil dan mulia, yang tidak menindas orang, yang tidak menyanyai manusia. Sebab itu kami mengalu-alukan kedatangan kamu ke Mesir dan mempersilakan kamu untuk menjadi pemimpin kepada kami di Mesir. Ini yang cakap ni orang Kristian yang mengetahui akan sifat ajaran Islam. Oleh itu Rasulullah SAW menghantar surat kepada raja-raja dunia ini. Nabi nak beritahu kepada dunia, Islam itu bukan semata-mata akidah, Islam itu bukan semata-mata ibadah, Islam itu membawa keadilan kepada seluruh manusia. Islam itu bukan sahaja mendepani dalam soal sembahyang, bukan sahaja mendepani dalam soal ibadah, bukan sahaja mendepani dalam soal hubungan manusia dengan Allah, tetapi Islam juga mendepani dalam soal menegakkan keadilan dan kemuliaan dalam hubungan sesama manusia. Ini Islam. Kita hari ini telah diperintah lebih daripada 50 tahun dalam negara kita. Orang Melayu kita faham Islam sembahyang, orang Melayu kita faham Islam ibadah. Jadi kalau dia tengok ada orang tak sembahyang, dia marah. Tetapi bila melihat kezaliman, perbuatan rasuah yang berulang-ulang kali, penipuan dalam pemerintahan terhadap rakyat, tipu terang-terang, orang Arab panggil ainayah, tipu atas batang hidung, tak ada suara yang menentang. Orang Islam tak rasa terkoseng dan tertolak untuk menentang kezaliman yang demikian. Mengapa ini? Kerana dia faham Islam salah, tidak sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhir orang tengok Islam ini tak relevan untuk menjadi suatu kuasa yang memerintah, atau tidak relevan untuk menyentuh soal-soal politik dan siasat. Islam hanya sesuai dalam soal ibadah saja. Ini kefahaman yang salah, yang Parti Islam se-Malaysia diasaskan untuk membetulkan kefahaman ini. Oleh sebab itu, alhamdulillah, dengan sebab itu Parti Islam se-Malaysia terlibat dalam pilihan raya. Untuk turut sama dengan seluruh rakyat bagi menentang kezaliman yang berlaku di dalam negara kita, dan menunjukkan kepada rakyat sifat ajaran Islam yang sebenar, yang tidak bertolak ansur dengan kezaliman dan penganiayaan dalam apa bentuk sekalipun. Ada satu cerita, seorang yang bekerja sebagai pengupah pengangkut kayu. Dia bekerja dengan tokek dia, angkut kayu dan hantar kepada orang yang order kayu. Ini disebut dalam kitab. Satu hari ketika dia angkat kayu ni, dia baru lepas makan, gigi dia ni ada makanan yang terselit di gigi dia. Lalu dia kopek sikit daripada kayu itu. Dia kopek sikit daripada kayu dan dia buang makanan yang tersekat di giginya. Perbuatannya ini akhirnya didedahkan oleh Allah Ta'ala betapa besarnya dosanya, betapa murkanya Allah kepadanya. Kerana apabila suatu ketika seorang sedang berjalan di hadapan kuburnya, tiba-tiba kuburnya terbuka dan keluar dia daripada kuburnya, tubuhnya menyala-nyala.
Orang ni terkejut, tanya, siapa gerangan tuan? Mengapa tuan jadi sampai macam ni sekali? Lalu dia jawab, aku jadi begini, dibakar begini ialah kerana aku adalah seorang yang lupa untuk meminta halal daripada tuan punya kayu yang aku diperintah menghantar kayunya ke rumahnya. Lalu aku mengambil sedikit daripada kayunya untuk membuang apa yang terselip di gigiku. Bila aku sampai, aku bawa kayu, aku bagi kepada dia, aku terlupa minta halal. Dengan sebab itu Allah mengazabku dengan azab yang begini dahsyat. Ini dalam kitab sebut bagaimana Islam tidak membenarkan sebarang perbuatan zalim, mengambil harta orang walaupun sedikit kayu untuk membuang celahan gigi. Bagaimana dengan harta bilion, ratusan juta? Orang Islam mesti sensitif, orang Islam mesti mendepani untuk menentang kezaliman ini dan juga penyelewengan harta rakyat ini. Kerana itulah ajaran Islam yang disebut di dalam kitab-kitab. Tetapi malangnya ajaran Islam ini tidak dinyatakan oleh pemerintah negara kita ini kerana amalan mereka tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sudah sampai masanya rakyat memberi sokongan kepada calon-calon daripada Pakatan Rakyat, daripada parti Islam, untuk diberi mandat bagi membentuk balik kerajaan dan pemerintahan yang membuka ruang kepada rakyat dalam negara kita memahami Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan menghayati ajaran Islam itu dengan bersungguh-sungguh sebagaimana yang telah diajarkan, sehingga dengan cara itu kita tak payah bercakap banyak. Dunia akan menerima Islam kerana melihat keadilan Islam itu bila dilaksanakan di dalam sistem pemerintahan. Akan berulang balik apa yang berlaku di Mesir terhadap Sayyidina Amr bin al-As, akan berulang balik apa yang berlaku di negeri China terhadap pasukan perang, pasukan iaitu golongan yang berniaga, para pedagang dari kalangan sahabat yang datang ke negeri China. Mereka menerima Islam kerana akhlak para sahabat yang tidak menipu dalam perniagaan. Akan berulang balik perkara ini. Tapi malangnya tuan-tuan, malangnya kita pada hari ini, selepas daripada penjajahan, untuk melaksanakan Islam ini diberi pilihan kepada rakyat berdasarkan undi. Kalau dalam Islam, dalam bab agama ni tak ada pilihan. Dia tak boleh kata semayang, kita tak boleh jawab saya tak nak semayang. Tak boleh, mesti semayang kerana itu perintah Allah. Kalau kita jawab saya tak nak semayang, tak apa, tetapi akan dihukum oleh Allah di hari akhirat. Begitulah ajaran Islam. Dia tak boleh kita kata kita tolak orang zalim. Macam mana? Kita jawab, dah kalau saya tak nak tolak macam mana? Saya tetap nak pilih orang zalim juga. Tak boleh. Dalam ajaran Islam itu tak dibenarkan. Tapi dalam sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi, pemilihan pemerintah dan kerajaan, sama ada kerajaan itu nak tolak Islam atau melaksanakan Islam berdasarkan undi. Apa makna berdasarkan undi? Maknanya yang menentukan Islam itu tertegak atau tidak ialah rakyat. Hari ini Islam tertegak atau tidak, dilihat sebagai mulia atau tidak. Rakyat dapat menaungi, berada di bawah lindungan Islam atau tidak. Semuanya berada di tangan Tuhan, jari Tuhan dalam pilihan raya. Oleh itu berlaku amanah kepada Allah ketika mengundi nanti, mesti bagi sokongan kepada Pakatan Rakyat yang berjuang bagi menegakkan keadilan ini, yang berjuang untuk mendekatkan manusia kepada ajaran Islam yang diajar kepada kita 1500 tahun dahulu oleh Nabi kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jazakumullah khairan katsiran. Di atas peluang yang telah diberikan oleh pengurusi, saya sekadar itu kerana kita nak dengar daripada calon-calon kita yang ada. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Kalau ada masa, jemput datang mengaji di Pondok Baitul Qura. Kita mengaji setiap hari Ahad daripada jam 10.30 sampai jam 12. Kita mengaji tafsir dan hadis. Pondok Baitul Qura di Payung Pok, Sungai Udang. Jemput, tuan-tuan boleh dengar sendiri ajaran Islam langsung daripada nas Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.